Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharap murid-murid berada dalam keadaan sihat di samping keluarga. Hari ini kita akan belajar secara online dan cikgu akan mengajar untuk topik yang baru iaitu bab 6, bentuk muka bumi di Malaysia. Mari kita saksikan video cikgu yang seterusnya. Selamat datang ke kelas Cikgu Kazimah. Hari ini kita akan mempelajari bab 6 bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Malaysia. Yang pertama, tanah tinggi. Yang kedua, tanah pamah, pinggir laut dan yang keempat adalah saliran. Mari kita pergi kepada bentuk muka bumi yang pertama iaitu tanah tinggi. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang melebihi 180 meter dari aras laut. Tanah tinggi di Malaysia terdiri daripada rangkaian banjaran gunung dan dataran tinggi. Banjaran gunung di semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil. Banjaran Titiwangsa tinggi di utara dan menganjur semakin rendah ke selatan. Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang bagi semenanjung Malaysia. Mari kita lihat peta yang ditunjukkan, iaitu semenanjung Malaysia mempunyai beberapa buah gunung, antaranya adalah Gunung Korbu dan Gunung Tahan. Dan di semenanjung Malaysia terdapat banjaran yang terpanjang iaitu banjaran Titiwangsa. Tanah tinggi di Sabah dan Sarawak pula terletak di pedalaman. Terdapat beberapa banjaran dan gunung di Sabah dan Sarawak iaitu banjaran Croker, Terusmadi, banjaran Bresi yang terletak di Sabah dan Gunung Kinabalu yang terletak di banjaran Croker, di mana Gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Seterusnya kita lihat kepentingan tanah tinggi. Kepentingan tanah tinggi adalah yang pertama sebagai pusat pelancongan, di mana contohnya adalah Bukit Bendera, Pulau Pinang, Gunung Kinabalu, Sabah dan Genting Highland terletak di Pahang. Kepentingan yang kedua adalah untuk pertanian, di mana kawasan tanah tinggi sesuai untuk tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran dan bunga-bungaan, sebagai contoh Cameron Highland yang terletak di Pahang. Dan kepentingan yang ketiga adalah untuk jana kuasa hidroelektrik, di mana kawasan tanah tinggi ini menerima hujan yang banyak sesuai untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Sebagai contoh adalah Empangan Kenyir dan Empangan Temenggur yang terletak di Perak. Seterusnya kita akan pergi kepada bentuk muka bumi yang kedua iaitu tanah pamah. Tanah pamah merupakan kawasan datar atau beralun yang berketinggian kurang daripada 180 meter dari aras laut. Kawasan tanah pamah Malaysia terdiri daripada delta, dataran, pantai dan lembangan sungai. Tanah pamah di semenanjung Malaysia terletak di pantai barat dan pantai timur dataran Kedah Perlis, dataran hulu Sungai Perak, dataran Kelantan dan sebagainya. Antara kawasan tanah pamah yang utama di semenanjung Malaysia adalah dataran Kedah Perlis, bermula dari utara iaitu Perlis dan seterusnya hingga ke Kedah. Kawasan tanah pamah yang rata terdiri daripada jenis tanah alluvium, di mana tanah ini sesuai untuk penanaman padi. Begitu juga dengan dataran Kelantan. Dataran Kelantan diliputi oleh tanah jenis alluvium, di mana kawasan ini sesuai untuk kegiatan pertanian. Dataran seterusnya adalah dataran hulu Sungai Perak, di mana sambungan jaluran tanah pamah dari utara ke selatan negeri Perak. Kawasan tanah pamahnya luas dan tanah pamah sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Kita bergerak kepada tanah pamah di Sabah dan Sarawak. Tanah pamah terletak di pantai timur dan pantai barat negeri Sabah. Dataran pantai di timur Sabah adalah lebih luas berbanding pantai barat Sabah.
Dataran ini sepanjang pantai barat negeri Sarawak pula merupakan tanah pamah yang luas. Delta Rajang membentuk lembangan yang luas di pantai barat negeri Sarawak. Mari kita lihat apakah kepentingan tanah pamah kepada negara kita. Kepentingan tanah pamah yang pertama adalah sebagai pertempatan. Kawasan tanah pamah yang rata serta struktur tanah yang stabil sesuai untuk pertempatan ataupun tempat tinggal. Sebagai contoh, Kuala Lumpur dan Alor Setar yang terletak di Kedah. Kepentingan yang kedua adalah perindustrian dan perdagangan. Dan kawasan tanah pamah dilengkapi kemudahan infrastruktur asas yang berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan. Contohnya, kawasan perindustrian Perai yang terletak di Pulau Pinang. Kepentingan yang ketiga adalah sebagai perhubungan dan pengangkutan. Contohnya, mewujudkan jalan raya, landasan kereta api, lapangan terbang yang dibina di tanah pamah. Contoh, Lebuh Raya Utara Selatan dan lapangan terbang KLIA. Kepentingan yang ketiga adalah kawasan tanah pamah sesuai untuk pertanian. Sebagai contoh, padi yang ditanam di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang. Kemudian, getah kelapa sawit dan nanas ditanam di dataran Johor. Bentuk muka bumi yang ketiga adalah pinggir laut di Malaysia. Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut yang panjang. Kedalaman laut di pesisiran Malaysia agak cetek iaitu lebih kurang 180 meter. Semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Secara keseluruhannya, Malaysia mempunyai kawasan pantai sepanjang kira-kira 4,800 km. Kawasan pinggir laut di Malaysia mempunyai pelbagai bentuk muka bumi, contohnya pulau, teluk, tanjung, tebing tinggi dan lain-lain. Mari kita pergi secara terperinci bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan pinggir laut di Malaysia. Yang pertama, tebing tinggi terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Yang kedua, gua merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Yang ketiga adalah gerbang laut terbentuk disebabkan hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding gua laut. Yang keempat, batu tunggul hasil daripada runtuhnya gerbang laut. Yang kelima, tanjung terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut. Batuan keras yang kekal akan menganjur membentuk tanjung. Sebagai contoh tanjung di Malaysia adalah Tanjung Datu Sarawak, Tanjung Bungah, Pulau Pinang dan Tanjung Piai Johor. Kemudian, teluk terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut di pinggir pantai. Sebagai contoh, teluk di Malaysia adalah Teluk Batik terletak di Perak, Teluk Kemang di Negeri Sembilan dan Teluk Cempedak di Pahang. Pulau pula ialah dataran yang dikelilingi oleh laut. Sebagai contoh, Pulau Langkawi yang terletak di Kedah, Pulau Redang, Terengganu, Pulau Sipadan, Sabah dan Pulau Patagan, Semporna, Sabah. Seterusnya, mari kita lihat apakah kepentingan pinggir laut. Kepentingan yang pertama adalah sebagai pusat perikanan, di mana antara kawasan perikanan utama di Malaysia, Kuala Selangor, Kuala Muda dan Sandakan. Kepentingan yang kedua adalah sebagai pusat pelancongan, di mana kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang mampu menggalakkan kegiatan pelancongan. Sebagai contoh, Pulau Pangkor yang terletak di Perak, Pulau Sipadan terletak di Sabah dan Pulau Tioman yang terletak di Pahang. Kelebihan yang ketiga adalah sebagai kawasan perlombongan, kawasan pesisiran pantai,
kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Sumber ini terdapat di luar kawasan pesisiran pantai Terengganu, Sarawak dan Sabah. Kemudian, kelebihan ketiga adalah sebagai pusat pelabuhan, kawasan pinggir laut yang terletak dan terlindung daripada tiupan angin kencang dan sesuai dijadikan tapak pelabuhan. Sebagai contoh, Pelabuhan Kelang yang terletak di Selangor dan Pelabuhan Pasir Gudang yang terletak di Johor. Bentuk muka bumi yang terakhir adalah saliran. Saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Pada umumnya, sungai-sungai di Malaysia adalah pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Selain itu, terdapat beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Mari kita lihat dalam peta yang dilampirkan, iaitu kedudukan tasik di Semenanjung Malaysia. Terdapat beberapa buah tasik, antaranya Tasik Kenyir, Tasik Chini dan Tasik Bera. Seterusnya, saliran sungai di Malaysia adalah Sungai Muda, Sungai Perak, Sungai Kelantan, Sungai Bernam, Sungai Pahang, Sungai Endau, Sungai Sugut, Sungai Padas, Sungai Kinabatangan, Sungai Baram, Sungai Rajang dan Sungai Batang Lupur. Mari kita lihat kepentingan saliran. Saliran adalah sebagai sempadan. Sungai di Malaysia berfungsi sebagai sempadan antarabangsa dan sempadan negeri. Contohnya, Sungai Golok merupakan sempadan antarabangsa antara negara Malaysia dengan negara Thailand. Kemudian yang kedua, Sungai Bernam merupakan sempadan antara negeri Selangor dan Perak. Kepentingan yang kedua adalah sebagai perikanan. Sungai dan tasik penting untuk kegiatan penternakan dan penangkapan ikan air tawar. Sebagai contoh, Sungai Endau yang terletak di Johor, Sungai Pahang yang terletak di Pahang dan Tasik Kenyir di Terengganu. Yang ketiga adalah sebagai perhubungan dan pengangkutan. Sungai juga digunakan untuk mengangkut kayu balak. Contohnya, Sungai Kinabatangan yang terletak di Sabah, Sungai Rajang yang terletak di Sarawak dan Sungai Baram yang terletak di Sarawak. Kepentingan yang keempat adalah sebagai pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Sungai dijadikan empangan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Contohnya, empangan Tenong Pangi di Sabah, empangan Murum di Sarawak, empangan Kenering di Perak dan empangan Pergau di Kelantan. Di sini cikgu lampirkan beberapa kerja untuk murid-murid. Bagi murid yang belum membuat nota bab 6 bentuk muka bumi, sila lengkapkan nota tersebut. Kemudian, jawab kuis bab 6 di Google Classroom. Bagi kelas 1 motivasi yang belum menjawab, sila jawab. Dan bagi kelas 1 potensi, sila jawab kuis cikgu yang cikgu baru masukkan ke dalam Google Classroom. Terima kasih. Stay home, stay safe, love geography.